أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surat 127. Muka surat 127 baris yang ke-16 daripada bawah. Baris yang ke-16 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian serta ketinggiannya ketinggian Allah dan kebesarannya kebesaran Allah dan terkaya ia ya Allah daripadamu dan daripada taatmu dan terkaya ia ya Allah daripadamu dan daripada taatmu atau pada daripadamu dan terkaya ia ya Allah daripadamu dan daripada taatmu. Allah terkaya daripada taatmu dan dibanyakkan nikmatnya Allah atasmu. Dijanjikan. Dan tu tak ada tu. Dan dijanjikan, dan tu tak ada. Hak Rumi macam mana? Dan dijanjikan. Hak Rumi. Dan dijanjikan. Dan tu tak ada. Dan tu tak ada. Dijanjikan bagimu. Serta ketinggian Allah tu tempat takluk di belakang. Tempat takluk dia dijanjikan. Tempat takluk, tempat sakut dia di belakang. Dijanjikan bagimu atas amal sikit akan syurga dan paling berkekalan. Kalau kita ikut ayat sebenarlah. Kemudian dijanjikan bagimu atas amal sedikit akan syurga dan paling berkekalan dan puji amat besar serta ketinggiannya ketinggian Allah Ta'ala dan kebesaran kepada Allah Ta'ala dan terkaya ia Allah daripadamu dan daripada taatmu dan dibanyakkan nikmatnya nikmat Allah atasmu. Dia gitu. Kemudian serta tu dia takluk ke belakang. Dijanjikan bagimu. Jadi dan dijanji, dan tu tak ada. Dijanjikan bagimu atas amal sedikit akan syurga dan pahala berkekalan serta ketinggiannya ketinggian Allah dan kebesarannya kebesaran Allah dan terkaya ia Allah daripadamu dan daripada taatmu dan dibanyakkan nikmatnya atasmu. Allah janji syurga dan pahala. Allah ni yang maha tinggi, maha besar. Tak perlu janji apa-apa pun. Ada ni. Orang yang maha tinggi, maha besar, dengan orang kat bawah ni, hamba ni nak janji apa? Nak janji lagi? Janji tu nak menggema je. Tak payah janji-janji dah. Hamba.
Tuan dengan hamba nak janji lagi. Macam ginilah bandingan mak dengan ayah. Dah janji apa-apa dengan anak. Dah. Kita bela dia kan. Kita pergi makan dia kan. Lepas tu, buat apa-apa. Janji. Tu nak gemar je. Tak payah pun. Ada ni. Allah janjikan syurga dan pahala berkekalan serta ketinggian Allah dan kebesaran Allah. Kita hamba ni hamba yang lemah, hamba yang rendah, hamba yang lekeh. Tuhan janji juga. Dijanjikan bagimu syurga dan pahala dan keadaan Allah terkaya ia Allah daripadamu dan dari taatmu. Allah tak berhajat kepada taatmu. Nak janji apa? Kita janji ni kadang-kadang dengan anak-anak kita sebab kita nak minta pertolongan dia. Nak minta pertolongan, kena janji lah sikit. Kita tidak terkaya juga sebab kita tak sempat nak buat. Kita nak suruh anak kita buat, kena janjilah. Adapun Allah Ta'ala yang terkaya, Allah tak berhajat kepada doamu. Nak janji apa? Dan dibanyakkan nikmatnya atasmu. Atas dunia ni. Bagai-bagai nikmat tahu kitanya. Lepas tu, nak janji syurga lagi. Pahala lagi. Kalau kita buat taat atas dunia ni, nak bayar nikmat tu tak padang lagi. Jadi tu, dan dibanyakkan nikmat, dan dibanyakkan nikmatnya nikmat Allah atasmu. Banyak nikmat. Tiba-tiba Allah janji syurga dan pahala berkekalan. Mana? Ini kali susunan ayat tu. Jadi dan dijanjikan tu, dan tu tak ada. Jangan berdam tu payah. Kemudian kita sembalik ayat anak kitab ni tak apalah. Dia serta ketinggian tu dia takluk kepada dijanjikan bagimu akan syurga dan pahala. Serta ketinggian kebesaran Allah, serta Allah istighna terkaya daripada taatmu, serta Allahnya beri banyak nikmat, banyak dah nikmatnya. Janji lagi. Kemudian serta ketinggiannya Allah Ta'ala dan kebesaran Allah Ta'ala dan terkaya ya Allah daripadamu dan daripada taatmu dan terkaya istighna Allah Ta'ala dan istighna terkaya dan terkaya istighna lah dan terkaya ia Allah daripadamu dan daripada taatmu dan dibanyakkan nikmat-nikmat atasmu. Serta demikian tu dijanjikan. Serta tiga tu. Ketinggian Allah, kebesaran Allah, terkaya Allah, dibanyakkan nikmat Allah atasmu. Dijanjikan bagimu atas amal yang sedikit. Pula dah. Atas amal yang sedikit, bukan amal banyak pun. Banyak dah amal kita dah. Apa kata sedikit gitu? Banyak dah amal kita. Sedikit lagi. Habis rank dah kita buat. Habis rank, tak habis rank? Habis rank dah. Tak ada dah sebanyak-banyak amal di kampung kita. Kita lah yang paling banyak amal. Atas amal yang sedikit. Atas amal kamu yang sedikit. Amal sedikit dia kata kita. Atas amal yang sedikit. Dijanji akan syurga. Dan pahala yang berkekalan. Dan puji yang amat besar. Yang tiada engkau sebenarnya. Tak sebenar pun. Wah ta'at ni begitulah. Ta'at kita banyak kurang. Tak sebenar pujian Allah tu. Amal kita sempurna zahir batin. Tak sebenar juga pujian Allah tu. Sebab apa? Bukan kita pun.
Dan Allah puji tu, Allah puji Allah sendiri. Lepas tu sekian pujian kembali kepada Allah. Termasuk Allah puji akan hamba dia. Qadim puji hadis tu kan. Allah puji akan hambanya. Allah puji nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah puji Allah tu. Memanglah Allah puji rasul-rasul. Memang sebenarlah sebab rasul. Tapi kalau hakikinya, rasul tu dia juga. Kalau puji hamba macam kita ni, lah. Yang tiada engkau sebenar. Yang keempatnya, ni hak yang keempat pula. Ingat tak? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Ada buat dah. Kata nak buat, nak pering, nak color tu, ada. Sebab saya ingat ada hak minggu lepas, ada orang komen. Dia kata, Ustaz, Mak Haji pun pandai kau buat, dia kata. Masa apa Mak Haji kita pandai buat? Saya minggu lepas tanya, siapa ada cikgu ke? Tak ada orang jawab seorang. Ada orang komen, dia kata, Ustaz, Mak Haji pun pandai buat. Dan Mak Haji dulu kan sekolah putih kan? Siapa Mak Haji pandai buat? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima. Bukan. 5 perkara ni memang mana apa ni? Memang comel molek lah. Dan kita boleh faham molek. Cuma ayat kita ni gitulah. Saya sebut dah kan, buat ayat moden. Buat ayat yang jangan berjela-jela. Gitulah, buat ayat moden. Mana kita tengok, tulis, gitu kitanya. Nak riak kot jalan mana lah. Nak ujuk kot jalan mana lah. Tak ada jalan nak riak, nak ujuk ni. Yang pertama, tak ada jalan kot nak riak, ujuk. Yang kedua, ketiga pun, tak ada jalan. Yang keempat, kelima pun tak ada jalan nak riak, nak ujuk. Ni penghujung dah ni, penghujung Aqabah. Yang keenam, Aqabatul Qawadih ni. Yang mencederakan akan amal dengan riak dan ujuk. Ni nak wisda 5 perkara ni, nak supaya kita boleh jaga hati kita dari riak dan ujuk. Lintasan-lintasan tu syarat tak ambil salah apa pun. Jangan jadikan sifat hati. Kalau jadikan sifat hati, ikhtiar orang panggil tu. Bukan iktirar dah tu. Tu barulah ada dosa. Kan kita kan, pegang kita ada iktirar, ada ikhtiari. Iktirar ni kita tak boleh nak kawal. Lintasan hati, mari nak suruh puji lintasan. Tu tak boleh nak kawal tu. Tu syarat tak ambil salah. Ikhtiari ni kita pilih nak jadikan sifat hati kita. Bukan syarat ambil salah. Tapi kalau kita renung molek 5 perkara ni, mudahlah sikit kitanya nak jaga hati kita. Hak 5 perkara ni. Hak ni kena tilik betul-betul ni Imam Ghazali ni. Kena tilik betul-betul. Yang pertama dahulu kena tilik nikmat daripada Allah yang mak besar. Taat kita ni nikmat daripada Allah ni. Belajar kita wa amal kita nikmat daripada Allah Ta'ala ni. Nikmat kok jalan mana? Allah beri kekuatan. Allah beri pula anggota yang menolong. Allah beri pula dengan kesihatan. Allah beri pula dengan harta yang mencukupi. Ni taat kita ni, taat ni. Taat ni, belajar beramal ni, ini semua nikmat yang besar daripada Allah. Nikmat macam mana? Allah beri taufik boleh belajar, boleh beramal tu. Kalau Allah tak beri taufik, macam cerita minggu lepas lah. Ceritalah dosa pahala pun, syurga neraka, tak peduli pun. Kalau Allah tak beri taufik. Kemudian Allah beri pula penolong dalam kita buat taat ni. Dengan anggota, mata comel, telinga comel, kaki kanan, kaki tangan pun gagah. Segala-gala ada belaka kan? Sihat molek, kenderaan ada, duit ada. Segala-gala ada. Itu semua adalah sebesar-besar nikmat daripada Allah. Yang mana kita boleh buat taat. Itu yang pertama. Hak Allah Ta'ala, nikmat daripada Allah Ta'ala. Yang wajib kita mensyukuri, bukan riak, bukan ujub. Itu yang pertama. Hak yang kedua pula,
Allah hilangkan yang yang meneguh tentang ibadat daripada manusia, dunia, syaitan, nafsu. Jadi kita boleh buat ibadat. Sebab yang meneguh kita ibadat ada 4 di akabah yang 3 dahulu. Manusia, dunia, syaitan dan nafsu. Dengan kita fokus belajar wa amal ni, manusia tak jadi gangguan kita dah. Dunia pun kita tak kerja mana dah. Syaitan pun lemah dah. Nafsu pun alhamdulillah dah. Boleh kawal dah nafsu. Dengan agama, dengan takwa. Sebab nafsu ni nak kekang dia, nak kekang dia dengan takwa. Takwa alhamdulillah dah. Jadi apabila Allah hilangkan 4 perkara tu, maka kita boleh buat ibadat. Itu yang kedua. Allah yang hilangkan. Tapi zahirnya, itu usaha kita lah zahir dia. Yang hilangkan, Allah yang hilangkan. Yang kedua. Yang ketiga, taat kita ni, Allah yang menentukan pada azal. Taat kita ni taufik daripada Allah. Taat kita ni dipermudahkan oleh Allah. Allah yang permudahkan. Dan taat ni pula Allah hiasi ke dalam hati. Belajar terpahat dalam hati. Wa amal terpahat dalam hati. Atau Allah permudahkan. Allah permudah itulah dipanggil nikmat amal kita atas dunia. Nikmat amal kita orang awam. Apa dia nikmat kita melakukan ketaatan? Mudah belajar, mudah wa amal. Tak maksa. Mana hati turut dah. Bukan setakat mudah ni. Dihiasi pula akan taat tu dalam hati. Belajar ni semak dalam hati dah. Wa amal ni semak dalam hati dah ni. Terpahat dalam hati dah. Bukan hanya dimudahkan. Duduk dalam hati. Pada ni. Allah hiasi dalam hati dah. Macam orang hati yang terikat dengan belajar. Macam dalam hati orang terikat dengan amal. Kalau betul-betul lah tak boleh nak pergi belajar. Kalau kesah hidup dia. Tak sempurna hidup dianya. Tak sempurna hidup dia. Tak boleh belajar, tak sempurna hidup. Walhagi belajar tu pula, makan masa lama mana. Orang lain duduk rumah, boleh ngemah rumah. Bersih, kelak. Ni atas rumah dengan tanah. Hak ni, balik ke rumah, perut lapar. Rumah kelang kabut, masak belum. Dah, ada benda. Sebab apa? Belajar, wa amal, tersemak dalam hati. Mari mana? Allah Ta'ala belaka. Itu yang ketiga. Kata-kata ni nak kena ingat semua ni. Allah permudahkan. Allah hiasi pula taat tu dalam hati. Tu cerita je. Kadang-kadang. Hak duk belajar tu, rumah tangga dia bersih. Hak duk rumah saja tu, rumah tangga kucalana. Tak ada cerita je. Maknanya, orang belajar balik rumah kelang kabut. Orang tak belajar balik rumah, kilap. Atas rumah kilap, tanah pun kilap. Dok, dia tengok TV je. Dia tengok telefon je. Tu cerita saja tadi tu. Tak ada apa pun. Dia cakap telefon tu, panas telefon. Telefon minta berhenti. Panas. Hak pesen telefon meletup macam mana tak tahulah. Tu pun yang main. Tak habis-habis. Macam-macam benda. Tapi kalau orang hak Tuhan semakkan ilmu dan amal dalam hati ni, kau belajar dalam hati ni, tak boleh belajar tu. Allah, semua benda tak ada dah. Macam tak lengkap. Mari mana tu? Kita? Dah. Allah permudahkan, Allah yang hiaskan ketaatan ke dalam hati. Itu yang ketiga. Yang wajib kita syukuri. Bukan riak, bukan ujub. Yang keempat ni pula ni. Ini yang keempat. Kemudian serta ketinggian tinggal Allah Ta'ala dan kebesarannya. Allah janji syurga serta ketinggian dan kebesaran Allah. Macam apa tadi lah. Nak janji apa dengan orang bawah? Dengan hamba?
Janji apa? Sebab tu harus pada akad. Orang buat ta'at ni Allah pun neraka. Harus je pada akad. Harus akad. Hak zati, hak asal lah. Dan Allah janji dalam Quran, wajib akal aridi. Itu cara lain pula. Tapi nak ceritanya, adakah Allah masukkan orang tak ada syurga ni wajib bagi Allah? Tak. Masuk syurga dengan apa? Dengan taat. Taat tu barang milik siapa? Barang milik Allah. Dah, wajib Allah bersyurga. Barang milik dia sendiri kan? Faham tak ni? Dia kita ngaji kan sifat kaedah sifat 20 datang ke harus pada akal. Dia tak ada dah harus pada akal tu hakikinya. Tak ada dah. Tak ada dah. Sebab Allah tetap dah pada azal. Syurga-syurgalah. Neraka-neraka harus apa lagi? Harus ni didatangkan yang pertamanya nak menyempurnakan istighna Allah Ta'ala. Yang pertama. Hikmah dia. Tak, sekarang harus Allah mengadakan mungkin, meniadakan mungkin. Harus Allah bubuh ke syurga, harus Allah bubuh neraka. Itu nak untuk menyempurnakan istighna Allah Ta'ala je. Hakikatnya, tak ada dah. Wakil, tak ada dah. Sebab Allah telah tetap daripada azab, syurga-syurga, neraka-neraka. Harus kat mana lagi? Tapi dia datangkan sifat harus ni, dia punya hikmah dia nak menyempurnakan sifat istighna Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk menolak akidah Mu'tazilah. Wajib Allah buat baik kepada hamba. Wajib Allah buat baik pada hamba. Itu bunuh neraka. Bukan Allah. Hamba yang buat jahat. Hamba buat jahat bukan kehendak Allah. Hamba yang mencampur diri dengan neraka. Gitulah seolah-olahnya. Sebab Mu'tazilah Allah wajib buat baik. Jadi Allah wajib masukkan ke dalam syurga. Lepas tu kita dah ulang-ulang tu. Dimasukkan ke syurga dengan kurniaan. Nak tolak Mu'tazilah. Dimasukkan ke neraka dengan keadilan. Nak tolak Mu'tazilah. Sebab di sunnah perkara jahat yang menyebabkan masuk ke neraka, qada dan qada. Kalau begitu, zoling Allah Ta'ala, Mu'tazilah. Kita di sunnah dengan keadilan. Dimasukkan ke syurga dengan kurniaan, dimasukkan ke neraka dengan keadilan. Ini. Lepas tu didatangkan hak harus pada akal. Sebab apa? Sebab hak dia belaka. Tapi serta ketinggian Allah, kebesaran Allah. Allah janji syurga. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Menyempurnakan janji, sifat kesempurnaan bagi Allah. Memungkiri janji, sifat kekurangan bagi Allah yang mustahil sama sekali. Yang pertama, serta ketinggian dan kebesaran Allah. Dan terkaya ya Allah daripadamu dan dari ta'atmu. Allah terkaya, tidak berkerak kepadamu dan kepada ta'atmu. Ayat liya'budun tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lam mukai tu. Lam lil aqibah. Lam lil hikmah. Lam lil sayrurah. Bukan lam tu ta'lil. Bagi gharak ada tu yang menekan. Bukan. Supaya kerana. Kita terjemah tu boleh. Tapi kena faham molek situ. Mana beribadah akan daku akan Allah yang akibahnya, akhir pekerjaannya, kamu yang akan dapat balasan baik. Kamu yang akan dapat balasan baik. Bukan bila kamu taat akan daku, Allah jadi besar pangkat. Tak. Ataupun hikmahnya. Supaya beribadah. Mereka itu akan daku hikmah. Kebijaksanaan Allah Ta'ala. Bukan liak budung kok. Allah ada tujuan yang menekan. Mustahil gitu. Makna mu tu pun Allah Maha Kaya. Ta'atmu pun Allah Maha Kaya.
Hak ni masuk dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih ni. Masuk di dalam mustahil mumasalatu ta'ala lil hawadih. Lepas tu kalau baca matan Ummil Barahin, mumasalah tu serupa Allah akan segala yang baharu. Serupa tu didatangkan taswir gambaran ada 10 serupa. Ada 10 serupa. Yang terakhir yang ke-10 tu. Mana? Hak mumasalah ni Allah Ta'ala ada gharak atas segala hukum Allah dan perbuatan Allah. Apa gharak? Tujuan yang menekan. Kalau ada gharak macam kita. Kita ni ada gharak, ada tujuan menekan belaka kita ni. Kenapa belajar? Kalau tidur. Kenapa semayang? Kalau tidur. Kenapa tutup aurah? Memang semua kita ni ada gharak tujuan menekan. Cuba ni. Kenapa bekerja? Dah bekerja? Nak makan ke apa? Kenapa masuk? Dah masuk? Nak kekoh ke apa? Dan nak ceritanya, kita ni, kehidupan kita ada gharak tujuan yang menekan. Kalau Allah ada gharak, mumasalah serupa Allah akan segala yang baharu. Mustahil sama sekali. Kalau kita contohnya dengan anak-anak kita, kenapa kita atur begitu? Kenapa kita atur begini? Kerana kalau tidak, semua tak ada gharak tujuan menekan mereka. Adapun hukum Allah, perbuatan Allah maha suci daripada gharak tujuan yang menekan. Maka hak mukhalafah ni, mustahil mumasalah ni, maksud dia bawah sifat istighna. Kan masuk sifat istighna kan 9 masuk ada iftikar 20 tu. Sebelah mana? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Ni mukhalafah. Qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sebelah. Termasuk mukhalafah. Mustahilnya mumasalah. Masuk bersifat istighna. Hak 22 ni masuk bersifat istighna. Siapa yang harus satu? Sebab dia nak menyempurnakan istighna kan. Harus pun masuk istighna juga. Jadi 23. Iftikarnya 9 sifat yang wajib. 9 sifat mustahil, 18. 23 campur 18, 41. Yang terkandung di bawah makna, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh tak bilang gitu? Bilang lagi tu. Bilang depan cucu. Biar cucu dengar nganga layan tu aku ni. Baik aku main telefon. Jadi Allah maha kaya. Allah terkaya daripada mu dan pada ta'atmu. Allah menetapkan hukum, Allah menetapkan satu perkara, baik jahat pun Allah terkaya. Allah buat apa pun Allah maha suci daripada gharak tujuan menekan. Tapi wajib kita berpegang apa hukum Allah, apa perbuatan Allah, penuh dengan hikmah. Wajib kita beriktikad. Mustahil sama sekali ada hukum Allah, ada perbuatan Allah sia-sia, abasa, mustahil sama sekali. Sebenarnya penuh dengan hikmah. Walaupun sebagai besar hikmahnya tak capai di akal kita nak fikir. Apa hikmah? Allah memutuskan, menghukumkan orang ni kafir sampai ke mati. Kemudian Allah menyeksa pula kekal sampai dalam neraka. Apa hikmah? Meraung kekal selama-lamanya. Apa hikmah? Hanya Allah yang mengetahui. Itu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh hikmahnya dalam suratul Kahfi tu lah. Hak kisah Nabi Khidir AS bunuh budak. Bunuh budak. Hak cacatkan perahu tu kenyang lagi. Hak tegakkan dunia runtuh. Bagus. Itu khidmat. Biarlah
puak tu bakhil pun, tetamu pun dok jamu. Biar ke dia. Khidmat tak khidmat. Dia ni rutuh angkat gila. Tapi bunuh budak yang tak ada dosa pahala. Bunuh budak yang tak ada dosa pahala. Bunuh kau tua pun jahat dah. Tapi kalau bunuh budak kau memang sadih lah. Bukan tu bunuh kau tua ni dah jahat. Jahat lah. Tapi kalau bunuh budak, macam mana kemarahan orang? Dia bunuh mak, dia bunuh anak. Allah, anak. Apa pun dia anak tu? Tak ada kena-mengena boy. Dah anak ada situ. Anak ada situ pun, dia tak kerti apa pun. Polis tak boleh ambil budak jadi saksi. Budak tak kerti benda pun, umur 2-3 tahun. Umur setahun 2 tahun. Umur setahun 2 tahun, tahu benda pun. Kalau bunuh mak, ditinggal budak tu pun. Tak boleh nak beritahu apa pun budak tu. Dok, dengan budak pun dibunuh juga. Oh, ni kok. Tapi dalam suratul Kahfi tu, bunuh budak. Itu semua adalah hukum dan perbuatan Allah. Apa hukum? Ketetapan Allah pada azal. Apa dia perbuatan Allah? Perbuatan bunuh tu adalah perbuatan Allah. Perbuatan lebih khidih tu zahir. Hakikatnya perbuatan Allah. Apa hikmah dia? Tidak sia-sia. Itu contoh. Waktu wajib kita berpegang. Wajib kita berpegang. Apa yang Tuhan hukumkan, apa yang Tuhan perbuat, penuh dengan hikmah. Walaupun kita tak capai di akal. Itu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Ta'ala Maha kaya, terkaya Allah daripadamu dan daripada ta'atmu. Bukan kata itu ta'at, Allah jadi tinggi. Dah. Dan dibanyakkan nikmatnya atasmu. Cuba kita kira balik. Nikmat yang Allah kurnia kepada kita. Banyak mana nikmat? Dijanjikan atasmu. Ada janji pula doh. Ada janji pula. Kita tengok yang keempat ni. Mazalis susung ni. Terang sungguh-sungguh. Riak, kok mana? Ujub, kok mana? Dijanjikan bagimu, disediakan bagimu atas amal yang sedikit akan syurga dan pahala yang berkekalan. Amal sikit je. Kadang-kadang amal pun tak ada. Mana amal tak ada? Tu tukang si Fir'aun tu ada amal apa? Kan macam dah kitab minhaj kita dahulu kan? Macam minhaj kita dahulu kan? Allah perbuat barang sekehendak Allah. Hak beriman daripada asal jadi sampai ke akhir syurga. Itu para malaikat, para anbiya. Allah kehendak gitu ke dia. Para nabi, para malaikat daripada asalnya beriman sampai ke sudah syurga, lapis paling atas. Wala malaikat, syurga buat apa? Dia tak ada nafsu pun. Taat dia taat jadi dah ke dia gitu. Mata pun semula jadi dah. Sekehendak Allah Ta'ala. Daripada lahir sampai ke mati kafir, kekal selama-lamanya. Hak banyakkan ahli dunia sekarang. 3/4 ahli dunia sekarang, 4/5 ahli dunia sekarang ni, kafir lahir tuan mak ayah dia kafir. Sampai ke mati kafir. Kekal neraka selama-lamanya. Tu 3/4 ataupun 4/5 ahli dunia. Ada ni. Ada juga yang kehendak Allahnya taat 80,000 tahun. Iblis laknatullah. Akhirnya kufur. Tapi ada yang tak pernah buat amal pun. Mana? Tukang sihir Fir'aun. Dan kita nak buat 2 contoh. Satu contohnya, dia kafir 70 tahun. Kafir 70 tahun. Mengucap dia kalimah syahadah. Beriman dengan Allah. Saat pertama, dia diampuni sekalian dosa. Saat pertama beriman.
Bukan saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Dihapuskan dosa sikit. Dah. Saat pertama beriman. Kalau mati saat tu, tak ada amal pun. Syurga. Sama dengan tukang sihir Fir'aun. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi masa. Kami beriman je. Fir'aun pun bunuh. Amal apa dia ada? Ada amal. Bukan kata syurga. Ketua syuhada dalam syurga. Amal pun tak ada. Syurga yang berkekalan. Kita ni pula amal yang sedikit. Tu kata tadi tu. Amal sedikit orang lain. Bukan kita. Kita amal banyak. Orang lain. Tak kena kita ni. Amal yang sedikit. Kita daripada balik tu. Amal ibadat dah kitanya. Siapalah ketua. Gitu. Dijanjikan bagimu atas amal yang sedikit. Amal ni sendiri, nak bayar nikmat atas dunia pun tak cukup Lepas tu, dijanjikan akan syurga dan pada berkekalan. Syurga berkekalan. Syurga berkekalan. Amal sikit je. Hak tadi tu, tak sempat buat amal. Beriman, mati. Syurga juga. Amal pun tak ada, bukan sedikit. Dan puji yang amat besar daripada Allah yang tiada engkau sebenarnya. Tak sebenar pun. Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kemudian, kita habis yang kelima. Kemudian disyukurkan akan dikau oleh Allah. Dan disyukurkan akan dikau, diterima oleh Allah akan dikau. Disyukur ni diterima oleh Allah akan dikau. Allah terima. Disyukur ni diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menerima amal. Kemudian disyukur akan dikau ini oleh Allah, diterima akan dikau oleh Allah atas yang mereka itu, atas amal yang sedikit. Dan puji, ini puji Allah atasmu dengan yang demikian itu, demikian amal yang sedikit. Ini yang kelima. Tuhan terima, Tuhan puji pula amal yang sedikit. Ini yang kelimanya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tuhan terima. Tuhan terima amal. Dan Tuhan terima taubah yang nasuha. Amal sedikit, Tuhan terima. Dosa kita banyak, Tuhan terima taubah. Tuhan terima taubah. Dosa syirik 70 tahun pun Tuhan terima taubah. Ada ni. Dosa syirik 70 tahun pun Tuhan terima taubah. Taubah dia dengan mengucap dengan masyahadah lah. Kita tak pernah syirik kepada Allah. Dosa ada, dosa banyak sangat. Dosa syirik 70 tahun pun taubat Allah Ta'ala terima. Amal sedikit Allah Ta'ala terima. Taubahin nasuha Allah Ta'ala terima. Dosa yang banyak adalah ampuni. Seperti kamal la zanbalah, seperti orang yang tak ada dosa. Bukan kata Tuhan ampuni dosa, ada kesang dia, ada tandaan dia. Ada rekod dia tak ada. Atas dunia ni, dibebaskan, baik, comel-comel, baik, molek-molek pun, tetap ada rekod. Rekod di polis ada lah. Nama-nama seseorang tu. Tu tak ada, tak kena sebab. Tak kena sebab dalam penjara pula. Tu, punggung tu parut sampai mati Kan sebab dalam penjara tu kan. Sebab undang-undang CV tu lah. Sebab hukum agama tak gitu. Sebab tu sekali kena. Bukan kulit soyok. Daging pecah. Bukan kulit. Daging pecah. Daging berat. Pada berat.
Hak masuk penjara tu kan. Sekali kena teruk, sebulan meniaga. Sebulan meniaga. Sembuh, pak, dia kena banyak kan. Bukan satu. Serik dah, serik dah, serik dah. Keluar, gomor dadah pula. Serik dah, dah. Keluar gomor dadah pula. Dia orang dadah ni, bukan dengan sebab tu. Dengan muka nakir budak serik berkali. Muka nakir budak serik. Oh, baru dengan sebab. Oh, masa sebab tu ke serik lah. Serik lah, masa kena sebab lah. Lepas dia tu, tak ada Mana hak dunia ni ada kesan. Ada pun Allah terima taubah nasuha, tak ada. Licin. Allah terima amal sedikit. Allah terima taubah yang nasuha. Allah janjikan dengan syurga yang berkekalan. Atas ta'at yang sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Yang ta'at yang sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Itu kata tu. Macam mana apabila kita fikir betul-betul. Hak macam Mazali susung ni. Tapi Mazali mulai dengan suruh baikkan tilik. Mana apa? Perhati molek-molek. Hak Mazali susung 5 perkara ni. Mazali susung 5 perkara. Tapi oleh kan dalam kitab. Tu kata kalau boleh buat poster ke apa ke. Hak tu baru comel. Mana? Tak ada seorang pun nak ambil tugas. Tugas lah. Tak tahu lah, bingung lepas dia kata Mak Haji pandai. Dia kata Mak Haji mana tak tahulah. Ayah Haji tak nak pandai? Susu molek. Sekarang ni kata ayah tulis tangan ni. Tulis tangan macam tulisan doktor. Tak boleh nak baca. Tak tulisan doktor. Tulis tangan tulisan doktor. Tak boleh nak baca kan. Tahu tulisan doktor apa? Doktor tulisan di hudung kan. Pakai ni lah. Pakai komputer ni. Comel je tulisan. Besar boleh, kecil boleh. Wak bunga boleh tulisan. Wak sengit boleh. Wak condong pun boleh. Kan tulisan banyak corok kan. Buatlah. Susun. Satu. Gimana? Ini sekaliannya. Ini tu istinah baru lah tu. Permulaan lah tu. Mula ayat baru tu. Ini. Dalam hak Arab. Fahazihi. Maka ini. Fahazihi kulluha. Maka ini sekarang ada maka. Tu lihat. Maka bukan maka peng tu. Maka. Tambah situ. Maka ini sekaliannya. Ini mana ni? Yang 5 perkara tu lah. Sekaliannya. Ini al-umurul khamsah. Perkara yang 5 ni. Dengan kurniaan kerana Allah yang amat besar. Tiada lainnya. Dan jikalau tiada kerana Allah. Maka dengan apa sebenar bagimu. Dan apa qadar bagi amalmu yang hina, yang aib-aib, yang cela-cela. Maka sebut olehmu, ingat olehmu, hei nafsu akan nikmat Allah. Allah mana? Tuhan yang amat mulia, lagi amat kesayang, yang subhanahu wa ta'ala. Pada barang yang dibaikkan bagimu dalam ta'at ini. Dan malu olehmu hei nafsu. Daripada berpaling kamu kepada amal. Tapi ini bahkan engkau lihat kurniaan kepada Allah. Dan bangkitan nikmat daripada Allah. Bagi Allah Ta'ala atas kamu. Bukan atas kami tu. Atas kamu tiap-tiap kelakuan. Dan tiada ada bagimu pekerjaan kemudian berhasil bagi mutak ini melainkan merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah. Tu. Ayat bunyi adalah payah dia tu.
Tapi maksud dia mudah je. Maksud dia mudah je. Kelima-lima mazali cerita ni ada semuanya adalah kurniaan yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sebab ikhlas zikrul minnah ni tak ada mengurangkan apa pun. Kita jaga keikhlasan, ingat nikmat Allah Ta'ala. Apa kekurangan kita? Menyebabkan dunia orang tak puji. Dunia orang tidak pandang. Dunia orang tidak memuliakan. Dok. Lain kalau ikhlas, habis dah dunia tinggal kita. Orang sakit juga. Dah. Ikhlas, dunia tak terjejah. Bukan dunia yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makna pilih ikhlas, tolak dunia. Bukan. Bukan. Pilih ikhlas, tolak orang puji. Orang puji, kita pelih hati kita. Orang puji ni sebab dia berkenang tengok. Bila dia berkenang tengok, dia akan puji. Apa benda pun naluri manusia, apabila dia suka sahaja, dia akan puji. Dia suka sahaja, suka benda dunia, dia akan puji benda dunia. Suka benda akhirat, dia akan puji benda akhirat. Apa dia puji? Dia suka tengok. Tapi nak ceritanya, kalau jaga ikhlas, selama ni orang puji, akhirnya orang pun dok puji. Dok. Bukan. Lagi banyak pujian daripada manusia, ianya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pula. Maknanya pelihara hati daripada riak dan ujub, bukan kata menyebabkan kita hilang dunia, bukan. Bukan dunia akan kejar, dunia itu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni muka surat kitab Fathul Mu'in, muka surat 288. Surat 288. Petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fa in takhallafa bihima batalat salatuh di fuhshil mukhalafati ka'an raka'al imamu wa'tadala wa hawa lisujudi ay zala min haddil qiyami wal ma'mumu qaimun. Apabila tertinggal dua rukun seperti disebut, dua rukun fa'li keduanya, dua rukun fa'li yang bersambung-sambung, yang berturutan, dua rukun fa'li yang tamaini, yang sempurna kedua-dua. Solatnya, solat makmum menjadi batal. Kenapa batal? Kerana terjadi fush. Apa dia fush? Keji. Terjadi fush. Jadi fushing ni bahasa Melayu dia fush. Tak tahu mana. Dah zaman kita ni Indonesia ni. Fush. Ada orang Indonesia cakap fush. Dia kata dia.
Tapi dia tak terima. Jadi fush ni macam bahasa Indonesia dah. Fush ni keji. Uduh. Makmu apa gitu? Makmu pas ke depan dah. Dia belakang lagi. Orang itu hok jauh. Serak perak apa? Tu macam. Kau kena tinggal tu. Serak perak. Ha? Serak perak. Kau kena tinggal jauh tu. Tak ke depan dah. Dia ni tak nampak. Oh depan serak perak dah. Gitu ha? Cak perak. Agak ni. Dia kata, orang KL belaka kita ni. Dah kena tinggal jauh tu bukan sak perak. Lesak dah. Sak perak dah. Lesak dah. Sak perak. Mana dia? Sak perak tu. Pakai depan tu. Sak perak dah. Mana sak perak? Jauh. Tu. Nak sebut tak pandai pun. Macam lesak tu. Sak perak. Mana besak perak ni? Oh jauh dah. Baru siapa? Orang sak perak dah pergi. Sak perak lah mana? Lesak lah orang kali. Dah kerti tak? Mana? Dah lah tu imam pas ke depan dah. Dia duduk belakang tu lagi. Dia ikut tu imam lagi. Kuji gitu bukan makmum gitu. Makmum ni Nabi kata mana? Iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u. Tu Nabi kata. Imam takbir, kamu takbir. Imam raka', kamu raka'. Tu hak makmum. Itu imam sak perak ke depan dah. Dia duduk belakang lagi. Muat benda gitu. Makmum gitu. Ni kata keji ni. Keji lah gitu. Bukan dia makmum gitu. Ni. Lepas tu batal semayang tu. Mana apa? Keji. Mukhalafah ketinggalan tu sudah keji dah. Kalau sikit itu, tu normal lah. Ada terlambat sikit. Oh, ni siapa kedua rukun fi'li dah. Tu imam ke depan. Dia masih duduk di belakang tu lagi. Batal. Bukan makmum gitu. Tapi hak ni, dia cerita bab ketinggalan. Dia takhalluf ni menyalahi imam. Termasuk mendahului. Dia adamu takhallufin. An imamin biruknaini fi'liyaini mutawaliyaini tamaini. Bila uzrin. Dan hak ni terjemah tertinggal. Dia takhalluf menyalahi ni bukan tertinggal saja. Termasuk mendahului. Yang kita panggil apa? Pitah. Pintas ada. Biasa pintas. Pitah tak pitah? Pitah ayam tu lah. Pitah ayam. Dah. Budak sekarang mana pandai-pandai pitah ayam. Kita dulu berjerebar. Nak pitah ayam nak semelih. Berjerebar. Mana boleh ayam semelih tu. Berbaloi lah. Dengan jerebar tu. Kota Belesung. Pada kota Belesung? Tak tahu kota Belesung? Kota Belesung lah. Kota sangat. Dah, pitah ayam. Kata anu apa? Saya ni padang lah kadang-kadang. Sebut perkataan tak betul tu anu ni. Cuma nak tiru-tiru gitu je. Termasuk juga menyalahi tu mendahului imam. Tu lagilah. Masih belum lepas lah. Kalau tanya kita, imam dah rokok dah. Batal kita jawab. Tak lagi tu. Tak lagi. Dia mendahului imam, 2 rukun yang sempurna, baru batal. Sebab kita ni kalau ketinggalan 2 rukun tu, nampak tak berapa keji lagi. Kalau mendahului imam ni, 1 rukun pun kalau tanya orang, dia kata batal. Dah. Imam sedang baca surah. Dia pun rokok seorang dia. Bukan kata batal je. Dia kata gila dah korang tu. Bukan kata keji. Imam berdiri dia rokok. Bukan kata keji. Gila maknanya. Apa dia ni? Imam tu berdiri rokok dah. Tak keji lagi.
Imam duduk berdiri lagi baca surah. Tak dirokok. Tidak dah. Tak kerja lagi. Buat kita apa hukum? Haram tu. Dah haram tak batal. Tak batal lagi. Haram tak batal. Haram tidak batal lagi. Kau mabuk kita dengar. Taklah. Imam berdiri baca surah, dia rokok. Rokok tu ada seorang kata makruh je. Ada seorang kata dosa kecil. Haram dosa kecil. Imam duduk berdiri ni dia iktidal dah. Haram dosa besar tu. Tapi tak batal. Jadi kita rasa macam lek ilmu ni. Tak batal lagi. Dia takhalluf menyalahi imam dua rukun yang sempurna. Dua rukun fi'li yang berturutan yang sempurna keduanya. Imam duk baca surah lagi, dia nak turun sujud dah. Hilang hak qiyam beri iktidal, barulah mendahului imam dua rukun fi'li yang berturutan rokok dan iktidal yang sempurna keduanya. Sebab rokok memang awal-awal dah dia mendahului. Iktidal dia mendahului juga sebab sekarang ni bukan iktidal lagi dah. Sebab sudah hilang hak qiyam, hak berdiri untuk rokok, untuk iktidal tu. Baru batal. Tapi takhalluf di sini bukan hanya tertinggal. Tapi yang didatangkan contoh kita baca tadi hak mendahului. Dan kita ni perlu hanya kita tertinggal. Bukan tertinggal. Menyalahi imam. Menyalahi imam. Hak dahulu pun sama juga. Hak syarat yang kelima dahulu. Itu muwafaqah. Ikut imam pada perkara sunat. Yang keji menyalahi. Tengok. Yang keji menyalahi mana apa? Menyalahi keji ni sama ada imam buat, dia tinggal. Imam tinggal, dia buat. Itu keji menyalahi. Jadi menyalahi ni bukan hanya tertinggal. Menyalahi, kalau hak dahulu buat ataupun tinggal. Hak ni menyalahi ni mendahului ataupun ketinggalan. Dia dua. Mendahului ataupun ketinggalan. Bukan masalah tertinggal saja. Tertinggal ni biasalah kita lambat sikit pergerakan kita. Termasuk mendahului. Tapi contoh dia sini, hak ketinggalan. Dua rukun fi'li yang berturutan keduanya, yang sempurna kedua. Mana contoh dia? Sebagaimana imam sudah rokok. Makmum ni masih lagi berdiri. Contohnya membaca surah. Dan iktidal. Ada dang lah. Dia buat koma je dok. Sebagaimana sang imam. Kenapa sang? Sang kancil kalau kita sang ni. No. Sang kancil ya dok. Orang panggil sang juga. Sang imam. Sang makmum. Gitu. Sang ni. Sang kancil ada lah. Sang kancil. Ni sang imam. Apa benda sang? S-A-N-G tahu dia? Sang kancil. Kenapa panggil sang? Yelah. Kan dia kata sang kancil kan? Bukan dia sebut sang kancil. Apa benda sang? Binatang. Ni sang imam ni. Tahu kan imam ni binatang pula? Kita ni sang imam ni. Indonesia. Sang tu Indonesia. Kita sang kancil, cakap Melayu kita je. Sang kancil. Kalau kita kok sang macam si Anu tau. Si Anu. Si imam gitu. Si imam. Si imam. Tak boleh tau. Si imam. Si dia. Si lah. Ni sang. Kita sebut bandar. Tanya tak dijawab. Sebagaimana sang imam sudah rokok. Makmum duduk berdiri lagi. Dan iktidal. Dan iktidal dah tu imamnya. Makmum duduk berdiri baca surah lagi ni. Dan lalu turun untuk sujud. Lalu turun untuk sujud. Dan iktidal sudah dah ni. Tu imam nak turun pada sujud. Maksudnya sudah tidak berdiri. Dia terjemah gitu je.
Wahawa lisujud, dan turun oleh imam bagi sujud. Maksudnya sudah hilang, sudah tidak berdiri. Dia dalam hak Arab tu aizala min haddil qiyam. Aizala min haddil qiyam, hilang ia imam daripada hak berdiri. Qiyam ni ada hak dia. Hak qiyam ni macam mana? Kan kita qiyam kan? Qiyam salah satu dari rukun semayang. Nak sah qiyam. Ni qiyam ni berdiri. Nak sah qiyam. Sekurang-kurang hak qiyam macam mana? Sekarang ni sudah hilang hak qiyam ni. Sudah hilang. Hak qiyam tu macam mana? Hak qiyam, sudah hilang hak qiyam. Yang mana hak qiyam ni dengan bahawa lebih hampir kepada berdiri daripada sekurang-kurang rokok. Itu hak qiyam. Sudah hampir berdiri daripada sekurang-kurang hak rokok. Dulu kita bicara dah kan tau. Ni berdiri. Ini rokok. Ada ni? Nampak? Ni berdiri, ni rokok. Duduk kan ni? Ada. Ni berdiri, ni rokok. Dia berdiri, sekurang-kurang rokok macam mana? Dia naik sikit. Naik sikit. Kepala tu naik sikit. Ni kepala lah sini ni. Kepala lah ni, kepala siku. Naik sikit kepala ni. Kita rokok gining ni. Ini rokok yang akmal. Ni rokok yang akmal ni, kita rokok gini ni. Rokok yang sempurna. Sekurang-kurang rokok, akad sikit. Tapi duduk gini makruh ni. Tapi sah rokok, akad sikit. Sekira-kira tunduk, hulur tangan, tapak ni, jijak di kepala lutut. Ni perut tapak tangan ni. Bukan hujung jari sampai lutut tak jadi lagi. Nak ni. Ni. Maknanya di hulur tangan dia, perut tangan ni, sampai di kepala lutut. Itu sekurang-kurang rokok. Di hulur tangan, jari sampai ke kepala lutut. Tak sah lagi rokok lah. Ini kira tangan orang yang mu'tadil. Tangan orang yang pertengahan. Bukan tangan panjang. Bukan tangan pendek. Tangan panjang sungguh ni. Bukan tangan panjang pencuri itu, bukan. Tangan panjang sungguh ni. Kalau tangan panjang dihulur, siapa dah. Kalau tangan pendek, orang OKU, Allah jauhnya nak siapa tangan dia ke lutut, kena. Ada. Ni hak tangan yang mu'tadil. Tangan yang pertengah. Tangan hak biasa, hak normal tu. Jadi dia sekarang ni kan, dia rokok ni rokok sempurna. Akak sikit. Mana congek sikit lah. Di hulur tangan, siapa ni perut tangan kepada lutut. Sah dah rokok dia. Ini panggil apa? Sekurang-kurang rokok. Tapi yang rokok gini, makruh ni. Dia kena rokok biar comel. Kalau kita kata 90 darjah tau. Tapi bukan 90 darjah sebab kaki duduk gini bukan kaki duduk tegak. Kan kaki duduk sengit kan. Lutut peha tu kan sengit. Tapi tak apalah, kita faham lagi ni. Hak ni sekurang-kurang rokok. Sekarang ni berdiri, ni sekurang-kurang rokok. Congek gitu. Ambil tengah antara dua ni. Ambil tengah. Antara berdiri dengan sekurang-kurang rokok. Rokok gini comel. Sekurang-kurang rokok akak sikit. Ni kepala ni akak sikit. Ambil tengah. Ambil tengah. Kalau sama tengah. Sama tengah maknanya berdiri dengan rokok dalam keadaan sama. Sama tinggi, sama antara rokok dengan berdiri. Sama antara berdiri dengan rokok. Sama antara berdiri dengan rokok, dia sudah terhasil hak qiyam. Dia hak qiyam ni dalam i'anah ni hak qiyam bi ankana aqrabu lil qiyam min aqli rukuk, lebih hampir berdiri daripada sekurang-kurang rokok, au kana ilaihima ala haddin sawain, hak yang sama antara berdiri dengan rokok sama, maka dia panggil masih lagi ada hak qiyam. Lebih hampir kepada rokok daripada berdiri, barulah hilang hak qiyam. Jadi maknanya kalau orang berdiri, ni cerita orang normal ni, macam cerita rokok tadilah. Kalau ditunduk sedikit, ulu tangan tak sampai, tak put tangan pada lutut, ni bagi orang normal, orang segar. Tapi kalau orang sakit,
Tunduk je lah setakat iblis tunduk. Kalau orang sakit. Ini cerita orang hak sehat ni. Nak tunduk rokok ni, kalau bukan hak rokok setara mana? Dia kena tunduk tubuh dia, hulur tangan, perut tangan, boleh sapa di perlu tu. Itu sekurang-kurang hak rokok. Jangan rokok congek itu jangan. Tapi bagi orang yang tak mampu, tunduklah setakat boleh tunduk. Tak boleh tunduk badan. Tunduk kepala. Sebab dia buat pembedahan mata ke. Mana? Dah pandai kalau orang uzur. Tak boleh tunduk badan. Tak boleh tunduk kepala. Pejam mata. Untuk isyarat pada rokok. Jadi makna antara berdiri dengan sekurang-kurang rokok ni. Lebih hampir kepada sekurang-kurang rokok. Hilang dah hak berdiri iktidalnya. Tapi tu imam yang nak berpindah pada sujud ni. Lutut apa latah lagi. Pak kita faham kan. Qiyam ni rukun berdiri ni. Benda tabit ihram. Berdiri tu rukun. Baca Fatihah. Rokok iktidal berdiri tu rukun. Rokok iktidal berdiri tu rukun. Ada ni. Ini bab lain lah. Orang ni, yelah. Dia sibuk satu-satu perkara, ada musim-musim dia. Ada benda yang viral, dia sibuk lah. Tapi terkadang benda tu benda lepas dah. Tapi aku duk sibuk semacam. Nak semata kursi boleh. Masa nak rokok, kena duduk lalu dah. Jangan rokok dalam berdiri. Nak rokok atas kursi lalu dah. Kan orang, kan main atas kursi ni dia main berdiri. Rokok berdiri. Tidak berdiri. Nak sujud kalau duduk atas kursi. Jangan. Masa rokok atas kursi dah dia kata. Oh tu batas semayang awal dah Dia ajar gitu. Orang ajar tu orang pakai comel lah. Tapi orang sibuk sentiasa. Sebab nak memastikan tunduk kepada rokok dengan tunduk pada sujud atas kursi, biar rendah tunduk pada sujud daripada rokok. Sebab kalau rokok dah berdiri gini. Duduk atas kursi pula, sujud kan sujud. Bukan gini. Rokok begini masa berdiri. Tak. Rokok biasa tu lah, rokok biasa. Dan berdiri bukan gini rokok. Lepas iktidal, dia pun duduk atas kursi. Disujud macam mana? Bukan ditunduk gini. Dah rokok gini. Sujud gini. Mana rendah, mana congek. Rokok rendah. Sujud congek. Jadi sujud kepala gini. Rokok kepala gini. Maka tak sah lah dia kata. Maka masa nak rokok tu, duduk atas kursi lalu dah. Lepas apa tu? Rokok. Iktidal. Pada sujud biar rendah daripada rokok tadi. Baru boleh rendahkan sujud daripada rokok. Masa nak rokok tu atas kursi dah. Hak tu sebelah tekak awal-awal tu. Dia duduk masa untuk rokok iktidal tu batal dah. Bukan duduk masa iktidal. Duduk masa rokok tu batal dah. Dia qiyam ni daripada takbir sampai iktidal. Qiyam ni takbir sampai iktidal qiyam. Tiba-tiba semai berdiri. Rokok berdiri, tak boleh. Nak rokok tak kursi dah. Sebab dia kata tadi, ni rokok berdiri. Tak. Lepas tu, sujud atas kursi, begini. Sebab wajib rendahkan tunduk pada sujud daripada rokok. Dia jangan buat banding lah. Hak tadi berdiri masa rokok. Hak ni duduk masa sujud. Jangan duduk banding lah. Sebab situasi yang berbeza. Kalau sama-sama berdiri, rokok, patut iktidal. Sujud dan berdiri sebab tadi turun latar. Dia kena sujud masa berdiri tu, biar rendah daripada rokok. Ataupun dia memang daripada awal dah semata kursi, daripada takbir atas kursi dah. Maka untuk rokok, iktidal, sujud tu lebih rendah daripada rokok. Sebab situasinya sama ketika duduk atas kursi. Adapun tadi, rokoknya berdiri, sujudnya atas kursi. Tak ada banding tu sebab di situasi yang berbeza. Tiba-tiba dikorbankan qiyam berdiri untuk rokok. Masa rokok tak kursi dah. Orang duduk sibuk. Pun orang nak buat gitu. Kenapa nak korbankan rukun qiyam pada masa rokok, pada masa iktidal? Qiyam ni daripada takbir sampai iktidal.
Ada ni. Orang nak share pun kena cermat. Orang kita ni baru-baru belajar ni dia semangat. Dia nak tunjuk habis kat orang. Dia pun share. Kita tak nak nilai lagi. Untuk kita dah dulu. Biasa molek-molek. Biasa molek-molek satu-satu perkara. Jadi sekarang ni imam dalam i'tidal qiyam. Ada ni. Imam pun nak turun kepada sujud. Lutut apa latar lagi tapi sudah hilang hak qiyam berdiri i'tidal tu. Mana apa? I'tidal lagi? Tak nama i'tidal dah. Rokok awal-awal lagi tu imam tinggal dah. I'tidal tu imam tinggal dah nak pergi pada sujud yang pertama tapi sujud tak apa lagi. Tapi i'tidal sadok dah. Sebab apa i'tidal tak ada dah? Sebab hilang dah hak berdiri. Hak yang mana? Memada rukun berdiri. Hak berdiri ni lah kalau kita tinggal tasyahud awal, berdiri sampai hak berdiri, jangan turun. Sebab apa? Sudah masuk pada rukun qiyam. Walaupun belum tegak. Duduk gini barunya. Tapi belum tegak. Tapi sudah masuk hak berdiri. Ada ni. Kalau masih lagi duduk gini, dah hak berdiri lagi, teringatlah tasyahud awal tak baca. Maka sunat turun semula. Tapi kalau sudah sampai hak berdiri, ni tak tegak lagi ni. Tegak duduk begini. Tegak berdiri tu sunat hay'ah. Tegak sunat hay'ah. Berdiri rukun fi'li. Tegak sunat hay'ah. Sekurang rukun berdiri ni, ada condong sikit gitu. Ada condong. Tapi hukum diri lagi ni. Tapi makruh kalau semai gini. Melainkan kalau orang sakit tulang belakang tu cerita lain. Orang jenis bongkok tu lah. Bongkok sabuk. Bongkok sabuk ni bukan belakang dah. Bongkok sabuk ni tengkok tau. Belakang. Belakang bongkok sabuk. Dari jalan tu bongkok lah. Bukan kerana tengkok dia. Mana belakang tu bongkok sabuk. Orang sihat. Orang sihat lah. Orang muda lah. Tapi jenis bongkok sabuk. Oh tu kan orang muda tau. Orang muda nak panggil bongkok sabuk. Bongkok sabuk orang panggil. Sabuk kelapa tau. Sabuk nyong. Dia ada sikit. Dia ada tubuh dia tu. Tu berdiri sekadar mampu lah. Ada pun kalau orang tua mungkin dia ada orang. Orang tua dia macam dekat rokok dia bongkok. Tapi dia jalan laju. Kata bahaya dia langgar pokok kata. Tak bukan dia. Tahulah memang dia orang tua ada orang ni cacat. Bukan cacat dia ada masalah tulang belakang. Hak kena buat pembedahan. Hak ni tak ni memang dia orang tua. Ada orang kan muda lagi. Tapi tulang dia bertambah ke depan. Hak tu kerana dia ada cedera. Kena buat pembedahan tu lah. Hak ni orang tua sungguh ni. Allah kata. Orang tua gini kalau semayang. Ni semayang ni rokok dah ni. Dia rokok dah. Pada ni. Dia nak rokok tunduk tu dia kena kosak rokok. Sebab berdiri tu rokok dah. Berdiri tu rokok dah. Untuk rokok semua dia kena kosak. Bas tengah pandangan pula kalau dia gagah berdiri. Tapi berdiri dia terhak rokok. Hilang rukun berdiri dah. Kena duduk je. Tu tengah pandangan. Sebab dia berdiri tu rokok dah berdiri dia tu. Mana dia gagah berdiri. Bukan gagah berdiri. Gagah berjalan. Tapi dia rokok. Jadi mana kalau dia semayang gini. Orang sehat lah main gini. Makruh. Tapi ni berdiri lah ni. Berdiri tegak. Berdiri rukun fi'li. Tegak sunat hay'ah. Berdiri rukun fi'li. Tegak sunat hay'ah. Sekurang-kurang hak berdiri. Apabila dia tinggal tasyahud awal, dia sampai pada hak berdiri, maka tak boleh nak turun balik sebab dia sudah masuk pada rukun. Tapi dia naik duduk begini, jauh lagi hak berdiri. Tapi sudah hampir dia berduduk. Dia disunatkan turun kembali, disunatkan sujud sahwi.
Sebab dia berdiri tu agak banyak, lebih hampir dia berdiri daripada duduk. Sebab dia bangun tu banyak dah. Tapi belum sampai pada hak berdiri. Memang dia disunatkan turun pada tasyak awal. Tapi dia disunatkan sujud sahwi. Sebab perbuatan dia jadi banyak dah. Sebab dia naik ke atas dah, turun balik. Perbuatan sudah banyak. Sunat sujud sahwi. Tasyak awal dia baca. Sujud sahwi bukan kerana tasyak awal. Sujud sahwi kerana sebelum baca sujud sahwi tu, sebelum dia baca tasyak awal tu, dia ada buat pekerjaan lain. Apa kerjaan dia? Congek nak bangun tu. Lepas tu dia teringat, dia turun balik. Ni sujud sahwi ni. Sebab dia serakoh dah ni. Sebab dia serakoh. Dia ada benda tambah dah ni. Orang tasyak awal, sujud tasyak awal lah. Dah dia terlupa, dia naik. Tasyak awal ni turun balik. Tasyak awal dia baca. Tapi sunat sujud sahwi. Bukan kerana tasyak awal dia baca, tak baca. Masalah dia ada perbuatan yang lebih. Tapi dia kena berdiri, bangun tu lebih hampir dia berdiri daripada duduk. Itu untuk sujud sahwi. Adapun untuk kembali pada tasyak awal, dia jangan masuk pada rukun berdiri. Kalau belum masuk rukun berdiri, disunat turun kembali. Mana sekurang-kurang rukun berdiri? Lebih hampir pada berdiri daripada sekurang-kurang rokok. Jadi sekarang ni dia sudah nak turun tu imam, nak turun ke bawah dah. Nak pergi pada sujud yang pertama. Belum lagi sampai lutut latar, tapi sudah hilang hak berdiri. Mana sudah tidak ada nama rukun i'tidal. Berarti makmum tadi ni, tu imam sudah ke hadapan dua rukun yang sempurna. Rakaat sah wawa dah. I'tidal pula. Sedang makmum masih berdiri, mana belum rakaat. Duk baca surah lagi contohnya. Batal sembahyang. Itu kalau makmum takhalluf menyalahi dengan tertinggal. Sama juga dengan makmum takhalluf menyalahi dengan mendahului. Imam sedang membaca surah berdiri, dia rokok, kemudian dia rokok, dia i'tidal, dia nak terus sujud, dia nak berada sujud. Jauh lagi nak dapat lutut latar, tapi bukan i'tidal lagi dah, berarti makmum sudah mendahului imam dua rukun fi'li yang berturutan, yang sempurna kedua rukun. Sebab dia sudah mendahului rukun rokok awal-awal dan rukun i'tidal. Sebab dia turun ke bawah, sudah hilang hak berdiri, sudah hilang rukun i'tidal. Batal sembahyang. Yelah, nak contoh mendahului tu payah nak contoh lah. Sini hanya buat contoh ketinggalan sahaja. Contoh ketinggalan sahaja. Sebab mendahului ni pelik sangat mendahului ni. Biasa berlakunya seiring. Tak seiring juga. Biasa berlakunya imam berpindah rukun, imam berpindah dulu, tapi cuma dia cepat sikit. Cuma yang jadi seiring tengah jalan. Tengah jalan tu seiring lah. Sebab imam nak letak lutut latar tu lambat. Sebab dia sakit lutut. Jadi makmum pun sampai latar dulu. Dia makmum gitu. Kata nak pergi ke mana orang tua. Nak terajang orang tua ni. Dah imam tu daripada i'tidal nak turun sujud, dia agak lambat. Sebab dia ialah orang tua sikit. Jadi masa imam berpindah pada sujud yang pertama, gerak sikit je, makmum gerak dah. Tu imam i'tidal tu, makmum kendar dah lutut. Tu imam tengah i'tidal, makmum kendar dah lututnya. Apa benda lah kata dia ni. Nak ke mana lah. Waktu pula, duduk belakang tu imam pula. Kata uduh sungguhlah perangai. Dah lah. Lepas tu, imam dapat lutut latar dulu. Orang lain tegak lagi. Seorang pun tak turun lagi. Dia tak mikir ke orang lain. Wan, aku seorang cepat. Lapor bang kali. Lapor. Lapor pun. Imam salam kedua, baru dia salam pertama. Baik pula. Imam salam pertama, relax. Imam salam kedua beres dah. Baru dia salam pertama. Pak apa jadi baik pula situ? Dia kata nak pergi ke mana lah. Tak ada anak cucu ajar kau tua tu. Ambil gambar molek, tunjuk kau tua tu. Ni, kau tua. Toki, cuba tengok Toki. Orang lain tak ada macam Toki. Toki seorang je ni. Toki nak pergi mana ni? Toki nak pergi mana ni? Apa beruk ke, sakit perut ke, nak berok ke? Apa benda Toki ni?
Penyakit apa sebenarnya? Wak malu korang je. Tak payah ambil rakam berdiri. Minta ke masjid. Masjid ada CCTV. Masjid ada CCTV. Kes sekarang nak minta. Tunjuk. Ni. Tengok molek Toki. Siapa hok cepat? Tu nak kira mana tu? Siapa disalam, tengok timah salam pertama, Toki relax je. Apa dah salam? Timah salam kedua beres, Toki salam pertama. Apa dia lambat pula? Tak padang ke berlomba tadi? Tak sungguh. Orang tulis je. Orang masjid pun kau betul lah. Orang luar mari tengok, uduh jadinya. Orang istiqamah 5 waktu. Kita beki lah sama kita. So sabar sikit. Gitu adalah. Hak diserentak ataupun melalui sedikit itu makruh yang meluputkan fadail 7 di tempat tu. Di tempat serentak, di tempat mendahului. Mendahului pun sikit je. Mendahului itu pun kerana tu imam lambat. Tapi masa tu imam berpindah rukun, makmum tidak serentak pun. Cuma dia cepat sangat nak ikut tu imam. Tapi kerana imam tu uzur, gendala tengah jalan, dia jadi mendahului sikit. Ada yang siapa ke, tertunggu-tunggu dianya. Kerasan pada tunggu waktu imam lambat. Kata susah jadi. Tak imam tidak tu dikendala tu dah. Duk gini dah. Saya pun nak jadi tu imam. Ada makmum gitu. Berasa nak iktidal lama puasa. Nak iktidal lama. Dah kita nak iktidal ni. Macam mak rempik dekat tepi light. Tu kan. Dia ijah je pung. Hak ni kita iktidal dia nak gini dah. Nak turun dah. Mai dah perut. Aku iktidal boleh lama. Tapi iktidal kau pendek pun. Iktidal lama sikit biar duduk. Ada gitu. Allah kata wuduh. Apa betul? Tabiat orang panggil. Perangai ada gitu. Kadang-kadang kalau belajar pun, payah nak betul kalau orang hok. Dah dia tabiat ada gitu tu. Payah sikit. Jadi kita berjemaah ni, imam berpindah rukun, segera berpindah rukun. Sehingga kan, surah Al-Quran. Al-Quran selebih-lebih zikir. Ni semasa ni kan, kita baca surah sendiri kan. Imam baca perlahan. Imam rokok je, kita disunatkan rokok serta-merta. Bukan menyedahkan surah. Surah ni Quran. Pada Quran, selebih zikir dalam sembahyang. Bila imam berpindah pada rokok, zuhur asar ni kita baca surah sendiri, kita disunatkan segera rokok. Bukan menyedahkan surah. Itu surah. Kalau setakat tasbih dalam rokok, tasbih dalam sujud, itu bukan Quran. Kita baca Subhana Rabbiyal Azim 2 kali, imam sudah iktidal. Segera iktidal. Bukan mencukupkan tasbih 3 kali. Bukan. Surah Quran sebagai berzikir. Imam rokok, segera rokok. Kita tasbih dalam rokok. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 2 kali, imam iktidal. Segera berpindah pada iktidal. Bukan melengkapkan tasbih 3 kali. Jangan jadi macam terjaruk. Selagi tidak ketinggalan rukun yang sempurna, tak batal. Tapi sudah ketinggalan satu rukun, makruh jadi dia. Makruh. Ketinggalan satu rukun yang sempurna lah. Imam rokok, kita dah rokok lagi. Imam iktidal, makruh dah kitanya. Sebab kita sudah ketinggalan satu rukun yang sempurna. Kita pun segera rokok. Kita beraktif. Tapi tu imam sudah jadi dengan kita ni jadi. Sebab ada dalam semayang ni. Jadi tak sekata. Makmum lain comel je dengan tu imam. Sebab kita tengok tu imam pun bukan tu imam laju. Tu imam yang sederhana. Tapi ada makmum yang pesen dia. Dia buat ambak. Dia buat cukup bacaan dia. Dah yang gitu. Kita tasbih rokok 3 kali. Betul. Tapi kalau kita makmum, imam berpindah rukun, kita berpindah rukun lah. Macam ginilah contoh. Kita imam rokok, kita baru takbiratul ihram. Imam rokok, kita baru takbiratul ihram. Allahu Akbar, kita pun rokok. Kita rokok tu, sempatlah tamak ninah bersama rokok imam. Dengan baru kita sempat tasbih sekali kita kata. Imam sami Allahu liman hamidah. Kita tasbih sekali baru ni. Segera berpindah pada iktidal. Itu yang lebih afdal kepada kita.
Sekarang ni imam dalam rokok. Kita masbuk yang biasa berlaku mari lambat tu kan. Kita pun Allahu Akbar. Kita pun rokok. Kita rokok ni ngam-ngam dengan rokok tu imam. Qada tamak nina. Sami Allahu liman hamidah tu imam. Masa kita rokok dengan tu imam ni. Kita hanya sempat tasbih sekali saja. Imam sudah berpindah pada i'tidal. Kita afdal bagi kita segera berpindah pada i'tidal. Bukan menyempurnakan tasbih 3 kali. Bukan. Tapi kalau imam rokok, kita rokok sahaja, imam i'tidal, kita tak sempat rokok, dengan tu imam qada tamak ninah, rokok tidak dikira. Kita wajib i'tidal serta-merta. Kita tasbih pula, batal sembahyang. Sebab tu rokok tidak dikira, rakaat tak dapat. Hak ni rakaat dapat. Mana imam rokok, dia pun Allahu Akbar orang, dia pun rokok makmum ni, sempat rokok imam qada tamak ninah. Tapi dalam tasbih lah sekali. Imam sami Allah man hamidah. Dapat rakaat. Mana kalau tasbih 3 kali dia ikut imam segera pun boleh je. Tapi tetap afdal segera berpindah ikut imam dalam i'tidal. Afdal. Adapun kalau rokok kita tak dapat, tak maknanya bersama rokok imam. Imam sudah i'tidal, makmum tadi wajib segera mengikut imam di dalam i'tidal. Dia lama sikit dalam rokok seorang diri tu, tasbih ke apa ke, batal sembahyang makmum sebab dia tak dapat rakaat. Hak saya sebut tadi ni, hak dapat rakaat. Sebab disempat rokok semua rokok imam qada tamak ninah, imam sami Allah man hamidah, tasbih baru sekali kan? Dah. Segera ikut imam i'tidal. Bukan melengkapkan tasbih kali, bukan. Ini makmum. Bukan makmum ni buat, dia jenis lebay, dia kata dia macam jenis lambat. Ada. Kita semua Jumaat, kena ikut Jumaat. Kita semua seorang, kita nak rokok lama, nak i'tidal lama, tu atas kita. Tapi kalau kita makmum, kena ikut tu imam. Ada ni. Dan ada tunggu saya dahulunya, dia tak ada imam. Sebab dia semai lambat. Dia kalau tengok dia semai sunat go, lama lah. Jadi dia tak ada imam. Sebab tak boleh buat gitu. Makruh. Jadi akhirnya anak murid dia tu imam. Allah, kesian anak murid. Anak murid dia tu imam ni. Anak murid dia tu imam. Apa yang ada ni? Tunggu duduk belakang. Selesa. Tak selesa ni. Tapi bila Tugu ni jadi makmum, dia comel. Dia ikut je tu imam. Dia kalau dia seorang, dia memang semayang lambat. Fatihah berdiri pun lama, rokok pun lama, rawatik dia pun lama. Jadi pesen dia gitu. Jadi bila dia tu imam, dia duduk depan, dia tak boleh nak ubah style. Jadi dia pun terpaksa jadi makmum. Bila dia makmum ni, dia terpaksa ubah style. Dia terpaksa ubah cara. Sebab dia ikut orang. Kamu ikut orang ni, kena ikut imam molek. Biar untuk guru pun. Biar tu imam nak murid pun. Kena ikut imam molek. Maka bila Tok Guru ni dia jadi makmum, comel pula. Comel lah, dia terpaksa lah kena ikut Tok Imam. Tapi kalau tabiat dia dah semayang dia lambat, tak ada Tok Imam terus. Jangan anak murid lah, hak terseksanya. Kalau apa anak murid, tambuhlah. Tok Guru ni pula, dia Quran, dia sedap, dia mengajar Quran, qiraah pun banyak dia reti. Dan ada makmum dia marah dia ketuk gitu. Tak sakit makmum. Anak murid tak sakit tu iman anak murid dia tak boleh. Ada ni. Jadi kalau kita di makmum orang, kita ikut tu imam. Jangan buat style sendiri, jangan. Jangan tu imam rokok dah. Dia duduk diri lagi, imam sujud latar dah. Dia masih dah i'tidal. Orang lain pas latar dah kedah. Dia nak turun pada sujud pertama, Tok Imam sudah berpindah pada duduk sujud. Dia bangkit tu, Tok Imam sujud kedua dah. Jadi, makmum gitu. Di sujud yang pertama, sujud yang kedua makmum ni, Tok Imam berdiri dah. Barulah dia naik seorang. Dia seorang je. Makmum ramai-ramai, comel je ikut Tok Imam. Yalah, kemungkinan dia orang sembahyang lambat. Tapi tak boleh. Bila dia makmum, ada adab dia.
Imam berpindah rukun, segera berpindah rukun. Melainkan nantilah akan bicara hak berkaitan dengan ketinggalan kerana menyuduhkan bacaan Fatihah yang wajib dibaca kerana makmum ni makmum muafiq yang ada keuzuran. Itu bicara lain. Dia akan bicara di bawah tu. Apa ni? Menyalahi imam, tiada menyalahi imam dengan dua rukun fi'li. Wa kharaja bil fi'liyaini al-qawliyani wal qawliyu wal fi'liyu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.